Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pahabang semua. So, kali ini aku nak respon pasal kenyataan lebay Arab Badui ini. Dia kata Imam Abu Hanifah tak ambil hadis dan banyak menggunakan akal untuk keluarkan hukum. Walaupun lebay ni Arab, tapi dia bukan orang alim. Banyak benda dia kencing dalam ceramah dia. Pada budak-budak salafi jadian bolehlah dia nak kencing, dia telan je. Tapi dengan aswaja jangan cuba-cuba, nanti kena londeh je. Apa-apa pun kita tengok video dia dulu. Kita ada dua madrasah. Kita kena ingat. Ada dua madrasah. Madrasatu ahli ra'i wa madrasatu ahli hadis. Ahli ra'i tokoh dia Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dia tidak ambil hadis. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, mana-mana kitab hadis, At-Tirmidzi, An-Nisa'i, walaupun hadis dhaif, tidak akan jumpa nama Abu Hanifah. Sebab dia bukan ahli hadis. Tapi ulama hadis seperti Abdul Rahman ibn Mahdi, Waqi' ibn Jarrah, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Hamad ibn Salamah, Hamad ibn Zaid, Abdullah bin Idris, Abdullah ibn Mubarak. Kemudian dia datang kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, An-Nisa'i. Kelompok ini ikhwani, Ad-Darimi dan anak Imam Ahmad Abdullah, mereka ni daripada ahlul hadis. Ahlul hadis dia ikut sunnah Nabi, ikut hadis. Idza sahha al-hadis seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Auza'i, ini ulama hadis. Mereka, kalau datang hadis Rasulullah, mereka akan ikut. Dan mereka akan meletakkan pendapat mereka dan tak akan layan pendapat. Tapi, kalau Abu Hanifah dengan pengikut dia, mereka mendahulukan ar-ra'i. Itu yang bahaya. Sebelum kita cerita tentang pengetahuan Imam Abu Hanifah dalam bina hadis, kita cerita sedikit tentang riwayat hidupnya. Secara ringkasnya, Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah, Iraq pada tahun 18 Hijrah. Nama sebenar beliau ialah An-Nu'man bin Thabit bin Marzuban. Beliau berketurunan Parsi dan datuknya memeluk Islam ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Imam Abu Hanifah mendapat didikan daripada para ulama tabi'in yang hebat. Antaranya ialah Hamad bin Abi Sulaiman, Abdul Rahman bin Hurmus, Ikrimah, Nafi', Amru bin Dinar dan Qatadah. Beliau juga melahirkan anak-anak murid yang hebat. Antaranya anak murid beliau yang terkenal ialah Imam Zufar bin Huzail, Qadi Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, Sufyan Al-Thawri, Abdullah bin Al-Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Yazid bin Harun, Nuh bin Abi Maryam dan lain-lain. Dan ramai ulama yang sezaman dengannya memuji ketokohannya. Antaranya ialah kata Ali bin Asim, jika ditimbang ilmu Abu Hanifah dengan ilmu ulama pada zamannya, nescaya ilmu beliau akan lebih berat timbangannya. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, beliau merupakan manusia yang paling faqih. Kata Imam Syafi'i, manusia bergantung dan terhutang budi kepada Abu Hanifah dalam bidang fiqh. Kata-kata ini hampa boleh lihat dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, jilid yang ke-6, muka surat 390 hingga 403. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, orang yang memuji Abu Hanifah adalah lebih ramai berbanding mereka yang mengkritik beliau. Lihat dalam kitab Jami'ul Bayan wa Fadlihi halaman 153. Baik, sekarang kita lihat apa kata ulama tentang pengetahuan Abu Hanifah dalam ilmu hadis. Kata Yahya bin Azam, Abu Hanifah telah menghimpunkan seluruh hadis yang ada di Kufah pada zamannya. Lihat dalam kitab Tarikhul Asma'us Siqat halaman 325. Imam Az-Zahabi pula menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari hadis selama 50 tahun, iaitu bermula pada tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Lihat dalam Siyarul A'lam An-Nubala. 50 tahun belajar ilmu hadis, tuan-tuan. Takkan lemah lagi dalam ilmu hadis. Lebih perleh yang buat PhD hadis 3-4 tahun tu pun budak-budak salafi kata dia paling pakar hadis dalam alam ini. Imam Az-Zabidi telah mengarang sebuah kitab yang berjudul Aqdul Jawahir Al-Munifah fi Adillati Abi Hanifah, yang menghimpunkan hadis-hadis di dalam Musnad Abu Hanifah yang turut termuat di dalam kutub sitah. Imam Abu Hanifah ada musnad kot, macam mana lebih Arab? Kata Imam Abu Hanifah tak tahu hadis. Kata Al-Hafiz Muhammad bin Yusuf As-Salihani, sesungguhnya Imam Abu Hanifah merupakan antara Al-Hafiz dalam bidang hadis.
Diriwayatkan bahawa beliau telah mengambil hadis daripada 4,000 guru daripada kalangan tabi'in dan lain-lain. Dan ia dinyatakan sendiri oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mumti' dan Tabaqat Huffaz minal Muhaddisin. Jika beliau tidak banyak fokus terhadap hadis, nescaya beliau tidak akan mampu mengisbatkan hukum-hukum fiqh. Adapun tentang sedikitnya riwayat hadis daripada beliau, itu tidak menunjukkan sedikitnya hadis yang beliau ketahui. Namun ia adalah berpunca daripada dua sebab. Salah satunya ialah ia menunjukkan bahawa fokus utama beliau ialah terhadap istinbat daripada hadis-hadis tersebut, bukan meriwayatkannya. Dan hal ini juga sama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang tidak banyak meriwayatkan hadis kepada anak murid mereka. Rujuk kitab Manaqib Al-Imam A'zam Abi Hanifah halaman 319. Abu Hanifah juga diiktiraf sebagai seorang yang pakar dalam bidang ilmu rijal, ilmu tentang perawi hadis. Lihat dalam kitab Qawaid fi Ulumil Hadis halaman 331. Imam Abu Hanifah juga terkenal sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Rujuk kitab Muqaddimah Ibn Salah halaman 208. Okey, setakat itu saja. Banyak lagi kalau nak cerita tentang Imam Abu Hanifah ni. Banyak, sangat banyak. Tapi yang peliknya, Tok Arab tu tak pernah baca buku kot tentang Imam Abu Hanifah ni. Okey, sekadar itu saja. Berjumpa lagi insya-Allah pada lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.